KPM. Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid di rumah? Sihat? Mahupun cikgu yang sedang menonton, saya doakan semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan juga bersemangat. Bukan apa untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mula, saya paling suka nak ingatkan tentang penjagaan SOP. Bukan apa sebab kita belum menang, kita kena jaga sesama kita. Yang pertama, kita kena pakai pelitup muka dengan kemas. Kemudian kita kena jaga jarak kita sekurang-kurangnya berapa? 1 meter dengan orang sekeliling kita, di mana saja kita berada. Kemudian kita kena rajin mencuci tangan kita menggunakan sabun. Kalau tak ada sabun, guna gel sanitasi tangan. Untuk pembelajaran hari ini, saya tak sabar-sabar. Kalau saya tak sabar, mesti nak kena ada guru, nak kena ada cikgu ni. Mana cikgu saya ni agak-agaknya? Mohsin? Oh, Mohsin. Pantang disebut. Cikgu dah datang. Ya, saya. Ya, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Mohsin, hari Ya, ini cikgu. hari yang sangat betul bagi Mohsin sebab cikgu ada hadiah untuk Mohsin. Belum mula lagi, cikgu. Cikgu dah bagi hadiah kat saya. Ya, betul. Hadiahnya cuba kena pejam mata dulu, Mohsin. Dah tutup mulut, kena tutup mata juga. Ya, Okey, betul. saya tutuplah. Okey. Cikgu, Cuba saya... lihat di bahagian belakang. Okey, macam mana nak melihat kalau tutup mata, cikgu? Di bahagian Okey. belakang kita ada satu hadiah untuk Mohsin. Saya buka ya, cikgu? Silakan. Okey. Dari sini dah ada dah tadi. Ada hadiah untuk Mohsin. Okey, cikgu. cuba Mohsin buka hadiah ni. Boleh, cikgu, saya buka? Silakan. Okey, saya buka. Cantik, cikgu. Merah macam cikgu juga hari ni. Buka. Uish. Apa ni, cikgu? Menarik. Lagi, cikgu. Saya ni kasar sikit, cikgu. Wah! Kita ada ular sawa. Gambar ular sawa, cikgu. Ya, betul. Cikgu macam tahu-tahu saya minat reptilia, cikgu. Okey. Ular sawa kita sebut dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris kita sebut apa? Dalam bahasa Inggeris, sudah terang lagi bersulah, cikgu. Ya, Python, cikgu. Kita sebut sebagai Python. Jadi pada hari ini kita nak berkenalan dengan bahasa pengatur caraan Python. Baiklah, itu yang kita nak berkenalan dengan bahasa pengatur caraan Python. Apa kata kita kenal dulu cikgu kita. Jom kita saksikan profil guru Cikgu Marshita. Hai, baiklah kita bertemu lagi dalam slot menengah rendah. Apa khabar semua? Masih lagi bersemangat? Kekalkan semangat anda hingga ke penghujung rancangan. Baiklah, abang paling penting nak ingatkan murid-murid dekat rumah tentang penjagaan SOP sebab ianya amat penting. Kita belum menang. #kita belum menang. Kita kena sama-sama lawan COVID-19 ini. Yang pertama, kena pakai pelitup muka dengan kemas. Jaga jarak kita sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan yang terakhir sekali, kita kena sentiasa rajin cuci tangan kita menggunakan sabun dan juga bawa gel sanitasi tangan ke mana sahaja kita pergi. Baiklah, bersama dengan abang hari ini, Cikgu Marshita. Merah membara semangat wajah. Cikgu merah hari ini, cikgu. Okey, cikgu, apa khabar, cikgu? Khabar baik, alhamdulillah. Macam mana perjalanan untuk hadir ke studio bersama saya hari ini, cikgu? Alhamdulillah berjalan lancar. Okey, baik, alhamdulillah. Mungkin cikgu boleh perkenalkan diri kepada murid-murid kita di rumah, cikgu. Silakan. Terima kasih, Mohsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Marshita binti Zakaria. Daripada SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob, Bota, Perak. Okey, itu dia. Dari Perak ya, cikgu? Betul. Kata koma. Okey, cikgu. Tadi saya dah ingatkan murid-murid di rumah tentang penjagaan SOP. Kita di sini pun, di studio pun, kita kena jaga SOP kita. Seperti yang murid-murid boleh lihat, saya dengan Cikgu Marshita dah jaga jarak. Sekarang kita nak sanitasi tangan kita. Baiklah, cikgu mungkin boleh sanitasi tangan cikgu terlebih dahulu. Okey, dan saya pula. Okey, cikgu. Baiklah, cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan kepada murid-murid di rumah objektif pembelajaran kita hari ini ataupun apa kaitannya gimmick tadi dengan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, cikgu. Betul. Hari ini kita nak belajar tentang bahasa pengatur caraan
Python yang ada di dalam subjek Asas Sains Komputer tingkatan 2. Okey, di akhir pembelajaran pada hari ini, murid-murid akan dapat mengenal pasti jenis data, menjelaskan jenis data, menulis kod segmen, mengesan dan membaiki ralat dalam kod arahan. Baik, itu dia hasil pembelajaran yang akan kita peroleh Pada hari ini. Baiklah cikgu, apa pentingnya pembelajaran maksudnya pembelajaran kita hari ini dengan kehidupan harian kita? Oh, maksudnya sekarang apabila kita mempelajari tentang kod arahan, dia memudahkan kita untuk kita nak mengenal pasti aplikasi apa yang kita nak gunakan dalam kehidupan harian. Contoh macam smart home. Smart home tu dia berasaskan daripada aplikasi dan langkah pertama untuk buatkan smart home tu adalah daripada aplikasi menggunakan kod arahan. Ya, itu dia. Baiklah cikgu, saya pun tak sabar-sabar, tapi sebelum tu kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Halo, bertemu kembali kita dalam slot menengah rendah. Hari ini mata pelajaran Asas Sains Komputer bersama tak lain dan tak bukan Cikgu Marsyitah. Bila cikgu, tanpa melengahkan masa, silakan cikgu pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, baiklah murid-murid dan Mohsin. Hari ini kita akan berkenalan dengan lebih lanjut mengenai Python, tetapi sebelum itu kita mesti mengetahui tentang konsep kod arahan. Okey, kita akan melihat beberapa jenis data yang terlibat di dalam kod arahan. Okey, terdapat 4 jenis data di dalam kod arahan. Yang pertama ialah integer. Integer. Okey. Kod arahan yang pertama ialah integer. Integer tidak mempunyai nombor perpuluhan dan pecahan, di mana integer juga mewakili nombor bulat dan nombor negatif. Okey, bagi jenis data ini kita akan menggunakan sinteks INT. Sinteks INT adalah kod yang difahami oleh bahasa pengatur caraan. Okey, cuba kita lihat di sini. Sinteksnya adalah INT. Okey. Mohsin, Ya, adakah sifar itu nombor bulat? Ya cikgu, sebab sifar juga tergolong dalam jenis data integer. Betul. Okey, jadi sifar juga tergolong dalam jenis data integer. Okey, bagi jenis data yang seterusnya ialah jenis data float. Jenis data ini mewakili nombor yang mempunyai perpuluhan, sama ada positif ataupun negatif. Cuba Mohsin bagi saya tu cikgu satu contoh nombor jenis data untuk float. Senang je cikgu. Jawapan saya negatif 3.6. Betul, pandai sekali. Negatif 3.6 juga merupakan data jenis float, di mana kita boleh lihat di sini sinteksnya adalah float, F-L-O-A-T. Itu float cikgu. Ya, betul. Jenis data yang seterusnya adalah string ataupun rentetan. Apa itu rentetan ataupun string? String ialah susunan aksara. Apa itu aksara? Aksara ialah susunan huruf, nombor dan simbol yang terdapat pada papan kekunci. Sinteks yang digunakan adalah STR. STR untuk string. Okey, jenis data yang terakhir ialah jenis data boolean. Jenis data boolean ini hanya mempunyai 2 sinteks sahaja, iaitu true dan false. Nilai logik diwakili oleh kosong, false dan 1 untuk true.
Okey, bahasa pengaturcaraan ini dia menggunakan bahasa Inggeris. Jadi, output yang akan dikeluarkan adalah true ataupun false. Okey, dan bahasa pengaturcaraan ini dia menggunakan jenis ungkapan perbandingan lebih besar, sama dengan ataupun kurang daripada. Okey. Jadi, adakah Mohsin dah tak sabar kita nak tulis kod arahan selepas Bukan saya ni? seorang, saya pastinya murid-murid dekat rumah pun tak sabar-sabar juga cikgu nak tulis kod arahan ni cikgu. Okey. So, kita mudah saja kita nak menulis kod arahan. So, kita lihat di sini. Ini ialah interface ataupun antaramuka bagi penulisan kod arahan Python. Penulisan kod arahan Python ini kita akan menggunakan aplikasi Tony. Aplikasi apa cikgu? Aplikasi Tony. Tony. Okey. So kita nak tunjukkan satu jenis kod arahan. Okey. Okey. So di sini kita dah dapat lihat kita ada 4 jenis pemboleh ubah. Nombor 1 sama dengan 3, nombor 2 sama dengan 3.1. Nombor 3 kita ada pembuka kata dan penutup kata ataupun dalam bahasa pengaturcaraan kita sebut sebagai double quote. Double quote. Dan di dalam double quote tu dia ada 3.1. Pemboleh ubah yang keempat single quote 3.1. Jadi di sini kita nak melihat apakah jenis data yang akan kita paparkan. Okey, so kita uji dengan menekan button run di sini. Cikgu, mungkin cikgu boleh tunjukkan skrin laptop dekat adik-adik kita di rumah, boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Adik-adik rumah mesti nak tahu kan apa, macam mana nak tulis kod arahan ni. Okey, kod arahan di sini adalah apabila di sini kita meletakkan print type sama dengan nombor 1. So bila nombor 1 kita uji dan kita run, kita tekan button run, dia akan menjadi kelasnya sama dengan int. Maksudnya integer. Bagi nombor pemboleh ubah nombor 1 memegang nilai 3 dan 3 itu adalah jenis data untuk integer. Okey, baik cikgu, sebelum kita teruskan lebih lanjut, kita nak bagi murid-murid di rumah betul-betul bersedia. Kita berehat dahulu dan kembali selepas ini dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, masih lagi bersama Abang Mohsin hari ini. Macam mana? Murid-murid dekat rumah dah bersedia? Kalau bersedia, jangan lengahkan masa. Jom kita sambung pembelajaran kita dengan Cikgu Masyitah. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Mohsin. Okey, murid-murid semua dah sedia? Sudah. Okey, jom kita sambung lagi. Okey, so seterusnya tadi kita dah berkenalan mengenai dengan kelas jenis data bagi integer. Okey, so sekarang ini kita nak uji untuk pemboleh ubah yang kedua, iaitulah kita ubah di sini nombor 2 dan kita perlu uji dengan menekan button run dan dia akan keluarkan kelasnya ialah float. Bermaksud bagi pemboleh ubah nombor 2, nilai data yang dipegang ialah float, iaitulah 3.1. Okey, kita uji pula untuk nombor yang ketiga. Ubah sahaja di sini dan kita run. Okey, bila kita run, maksudnya pemboleh ubah yang ketiga yang ada double quote dan 3.1 dia memegang data jenis string. Bermaksud apa sahaja nombor ataupun huruf ataupun simbol yang berada di dalam double quote ini kita akan kelaskan jenis datanya sebagai string. Okey, yang keempat, pemboleh ubah ketiga dan keempat ada sedikit sahaja beza, iaitu ini double quote dan ini satu quote. Okey, jadi agak-agak Mohsin lah kan? Ya. Pemboleh ubah nombor 4 ni apakah jenis datanya? Yang nombor 4 cikgu ya? Agak-agak lah kan? Jenis data. Jenis data. Tadi kita dah tengok integer, Betul. float, string. Agak-agak yang seterusnya ni string juga kan macam mana? Saya rasa string juga cikgu. String juga, betul. Betul ke? Betul ke cikgu? Jom kita uji. Kita tengok dulu. Ya, betul. Maksudnya kelas yang keempat adalah kelas masih lagi jenis data string. Ini membawa maksud walaupun
kita mengenakan double quote ataupun single quote, apa yang berada di dalam jenis data itu dikenal pasti sebagai jenis data untuk string. Baik. Okey. So, sekarang ni cikgu nak uji Mohsin. Tadi pandai jenis data lah, string lah apa, nak uji Mohsin. Okey, cikgu nak uji Mohsin untuk mengelaskan jenis data di sana berdasarkan jenis data dan sinteks. Okay, kita ada kod arahan. Betul. Ini jawapannya. Ya, jawapannya cikgu minta Mohsin untuk kelaskan jenis data dan sinteks. Okey, boleh cikgu? Mungkin murid-murid di rumah boleh tolong Abang Mohsin kat sini. Okey. Mana dulu cikgu? Ambil je mana-mana ya? Ambil mana-mana saja di sini dan kelaskan mengikut jenis data dan sinteks. Kalau float ni cikgu. Agak-agak dekat mana float tu? Saya rasa sini cikgu. Sinteksnya adalah float. Okey. Betul. Okay, kita tengok yang lain. Kemudian STR. Okey. Yang mana yang murid-murid dekat rumah kena tolong abang juga. Okey, jenis sinteksnya adalah string. Untuk nombor 5 sama dengan saya. Betul. Okey, seterusnya. Kemudian Okey, Abang Mohsin tengah fikir tu. Jenis data boolean. Okey, menggunakan ungkapan perbandingan. Nombor 1 lebih besar daripada nombor 4. Betul? Okey. Okey, seterusnya. Cuba. Ini true. Sinteksnya adalah true. Betul? Okey, seterusnya. Ada float. Float lagi. Sini. Jenis data float. Betul. Okey. Kita ada string. Mana letaknya agak string tu? Sini. Betul. Jenis data adalah string. Pandai dah Abang Mohsin ni. Integer. Di mana? Integer. Ni dah sudah. Sini. Integer. Betul. Betul semua ni. Macam mana ni? Okey. Ada murid-murid dekat rumah tolong saya cikgu. Okey, ada telepati dengan murid-murid ni. Okey, silakan. Ada. Cikgu naikkan sikit. Sini. Okey, ada lagi sikit je. Lagi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey. Okey, sinteksnya INT. Betul. Okey. Yang ini ada sinteks. Betul. Okey, ada lagi 2. Kat mana nak letak ni? Lagi 2. Tolong abang adik-adik. Murid-murid semua tolong. Kat sini mana? Kat mana? Sini. Okey. Betul ke? Betul kot. Betul. Okey. Betul. Okey. Dan terakhir, takkan nak cari cikgu kan? Sini je kosong. Betul. Inilah dia. Okey. Yes. Tahniah. Nampak? Abang Mohsin betul semua jawapan. Terima kasih murid-murid kat rumah. Nampak ada orang yang bantu. Okey. Mohsin, cikgu nak tanya, sebab apa Mohsin cakap negatif 5.3 tu adalah jenis data float? Negatif 5.3 sebab ada perpuluhan cikgu. Betul, sebab ada perpuluhan. Jadi jenis data itu adalah jenis data untuk float. Okey, Abang Mohsin dah pandai sangat dah. Cikgu nanti cikgu akan bagi bintang tau. Banyak bintang ni cikgu. Kena tunggu selepas ni, okey? Okey, boleh cikgu? Cikgu, kalau murid-murid di rumah cikgu kan, dari mana mereka nak dapatkan latihan-latihan ni cikgu? Latihan-latihan ni semua boleh didapati di dalam portal Delima dalam sumberku. Baiklah, murid-murid di rumah boleh, orang kata apa, bukan sahaja belajar pada masa sekarang ni, boleh juga jadikan sebagai aktiviti di rumah, kerja di rumah untuk mentelaah belajar apa pembelajaran kita pada hari ini. Betul. Baiklah cikgu, saya nak kira markah saya. Boleh? Apa kata kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, bertemu masih lagi dengan Abang Mohsin. Murid-murid di rumah macam mana? Masih lagi bersemangat? Kalau bersemangat, bagus. Suka Cikgu Marshita, murid-murid di rumah masih lagi bersemangat. Abang Mohsin pun masih lagi bersemangat. Jom cikgu, kita teruskan dengan pembelajaran kita yang seterusnya. Okey, terima kasih Mohsin. Okey, seterusnya kita nak melihat kod arahan yang ada dekat sini. Okey.
So, kod arahan ini adalah, cikgu baca dulu ya. Kod arahan ini saya. norm 1, pemboleh ubah 1 dia memegang nilai 3. Bagi norm 2 dia memegang nilai 4.5785. Hasil sama dengan norm 1 tambah norm 2, print round hasil 2. Okey. Agak-agak mosen kan daripada kod arahan di sini, apakah output yang akan dihasilkan? Mestilah hasil tambah 2, nombor 2 cikgu, betul? Betul. Maksudnya kita akan outputnya adalah hasil penambahan. Okey. Di sini ada cikgu tuliskan print. Agak-agak mosen. Apa maksud print tersebut? Kalau print cikgu maksudnya cetak kan? Jadi mestilah fungsi dia untuk mencetak hasil. Betul. Mosen dah pandai. So sekarang ni print bermaksudnya adalah kita nak memaparkan output. Okey, output daripada kod arahan yang berlaku, kita akan letakkan arahan untuk print untuk memaparkan output. Okey, di sini ada juga cikgu letakkan round. Fungsi round. Fungsi round adalah untuk membundarkan jawapan. Maksudnya jawapan daripada kod arahan tu akan dibundarkan. Okey. Fungsi cikgu letak di sini nombor 2. Apa fungsi nombor 2? Nombor 2 ialah cikgu akan membundarkan kepada 2 tempat perpuluhan sahaja. Okey, jadi apa kata kita uji kod arahan dan kita nak tengok apa hasil yang akan dikeluarkan. Okey. So hasilnya adalah 7.58. Maksudnya di sini apabila ada penambahan dan cikgu telah masukkan round, bundarkan hasil kepada 2 tempat perpuluhan. Jadi dia hanya akan keluarkan jawapan 7.58. Itulah maksudnya kegunaan print dan juga round. Bundarkan. Bundarkan. Betul. Okey, so sekarang ini cikgu nak uji mosen lagi. Sebab tadi mosen dah dapat banyak bintang, saya nak uji dapat banyak bintang lagi ke tidak. Boleh cikgu, boleh. Saya bersedia. So di sebelah mosen sana kita ada sini. Ya betul, di sebelah situ kita ada 4 baris kod arahan. So cikgu nak mosen cuba susun kod arahan itu agar dia menjadi kod arahan yang betul. Okey, saya cuba ya cikgu. Silakan. Okey, murid-murid di rumah. Okey. Yang pertama okey. Ini adalah yang pertama. Kita turunkan. Betul cikgu? Cikgu. Cuba apa dulu, cikgu? Saya cuba dulu ya. Okey. 3.4. Ini betul. Sini 3 okey. Print. Okey. Murid-murid di rumah nampak. Kalau tak nampak tak apa. Abang mesti alihkan supaya murid-murid di rumah nampak. Okey. So biar cikgu tengok ada 4 di situ. Okey, macam mana kita nak tahu kod arahan yang kita buat tu betul ke salah? Jadi nak tahu betul atau salah, mari kita uji di dalam aplikasi Tony. Okey, so jom kita buat. A sama dengan 4.2. 2. B sama dengan 3.4. Sama dengan 3.4. C sama dengan A tambah B. Sama dengan A tambah B. Dan printnya? Print kurungan, buka kurungan C, tutup kurungan. Okey, cikgu dah type di sini dan kita uji apa hasilnya. Sebelum uji kita kena save dulu. So kita savekan sebagai test. Okey, save dulu. Okey, jawapannya 7.6. Jadi betul lah kod arahan yang telah disusun oleh Mohsin di sini. Pandai, tahniah. Tahniah saya pula, tahniah diri saya. Okey, terima kasih cikgu. Okey, nampak kan? So Abang Mohsin pun dah pandai susun. Sekarang adik-adik dan murid-murid rumah pun mesti lagi pandai kan? Betul. Okey, so kita tengok pula kod arahan yang seterusnya. Okey, kita tengok kod arahan yang seterusnya. Adik-adik di rumah, murid-murid di rumah teruskan bersedia. Jangan orang kata apa, terlepas pandang cikgu kan? Betul. Kalau tak, rugi. Okey, kod arahan yang seterusnya adalah A sama dengan saya, B suka, C belajar dan kita akan print A, B dan C. A, B, C. Jadi agak-agak apa hasilnya di sini? Okey, mari kita uji dulu.
saya suka Space belajar. belajar. Oh, maksudnya tadi jenis data di atas adalah jenis string dan bila kita print, kita memaparkan output, dia akan paparkan balik string tersebut. Okey, apa yang berlaku kalau cikgu ubah daripada koma di sini menjadi tambah? Menjadi tambah cikgu ya. Adakah dia akan tambah? Okey, jom kita uji dulu. Tekankan button run. Oh, saya suka belajar tapi tanpa dia jadi ada satu ruang ataupun ada space. Betul. Maksud di sini, apabila tadi cikgu print di atas sini, A, B, C, dia akan memaparkan output dengan adanya satu space. Jarak. Tetapi apabila cikgu letakkan A tambah B tambah C, dia akan memaparkan output tanpa ada jarak. Okey, itulah perbezaan apabila kita menggunakan fungsi-fungsi di dalam bahasa pengaturcaraan Python. Okey, so di hujung sana, Ya. kita ada satu lagi aktiviti cikgu nak minta Mohsin buat untuk membentuk satu lagi ayat. Boleh ke? Satu lagi ayat. Ya, daripada Kita kod ada arahan didik, tersebut. KPM, TV, didik, TV, KPM. Oi, banyak tu. Banyak cikgu, banyak. Okey, cuba tengok. Okey, saya ke sini. Cikgu ke sini. Okey. Susunannya, Okey. saya boleh susun cikgu ya? Boleh, silakan. Okey, ini ada satu ayat ke dua ayat cikgu? Itu ada 1, 2, 3, 4 ayat. Okey, satu. Saya susun ke bawah ya cikgu? Ya, boleh. Okey. Didik, TV, TV. Okey. Ada mungkin yang selepas kita dah letakkan kod arahan, mungkin kita perlu print. Oh, okey. Faham. Mungkinlah cikgu rasakan. A1, 2B, 3C dan mungkin kita akan print. Okey. Betul cikgu? Nampaknya macam kurang di situ. Okey, di yang 3 ni kita reserve dulu. Okey, 1A, 2B. Okey, seterusnya kita mungkin kena print. Oh, print. Yes. Okey, 1A. Okey. Okey, so yang 3 bawah ni kita abaikan dulu. Okey, saya letak tepi dahulu ya, cikgu. Ya, betul, kita ada 1, 2, 3 dan 4. Okey, agak-agak Mohsin betul tak ni? Okey, satu. Kalau mengikut ayat ni saya rasa betul cikgu. Okey, kalau macam tu murid-murid di rumah pun nak tahu, jom kita semak menggunakan aplikasi Tony di sini. Kita masukkan dalam. Ya, betul. Okey, jom kita cuba dulu. So, kita buat 1A, Didik, didik, 2B, TV, 2B, sama dengan TV, 3C, KPM, sama dengan KPM. Dan di bawahnya kita akan print A1, A1, 2B. Oh, koma 2B. Okey. Kita ada A1, 2B dan C3. C3. Okey, jom kita uji dulu. Betul Tekan ke tak button betul? run. Okey. Kita mesti save dulu. Alamak, dah ada. Kena tukar. Betul, tak ada masalah. Okey. Oh. Eh, kenapa tak sama cikgu atas dengan bawah? Kenapa ada tulisan warna merah? Dia ada tulisan warna merah. Maksudnya dia macam ada ralat lah dalam kod arahan yang Mohsin susun tadi tu. Alamak. Okey, cuba kita tengok balik dekat sini. Agak-agak apa yang salah dekat bahagian sini ni? Kalau bahagian ini mungkin sebab jarak tu bukan betul cikgu. Mungkin dia sebab pemboleh ubah yang kita gunakan tu berbeza. Cikgu rasa macam ni. Maksudnya, pemboleh ubah yang kita gunakan di sini, dia mestilah bermula dengan huruf. Tak boleh bermula dengan nombor. Dan dekat bawah ni pun, kita gunakan A1. Tetapi di sini mana ada pemboleh ubah A1? Ada satu A. Maksudnya di sini dia akan berlaku
Maksudnya kesalahan lah sebab kita tak menggunakan pemboleh ubah yang betul. Jadi dia tak dapat baca lah cikgu. Betul. So, kita nak betulkan sekarang. Boleh? Okey. Boleh cikgu, silakan. Okey, so kita betulkan. Boleh betulkan kat sini pemboleh. Kita ubah kepada A1. A1. B2. Okey. C3. C3. Okey, cuba kita run balik. Wah. Didik TV. Didik TV KPM. Kan maksudnya dia dah mengeluarkan output yang sepatutnya dah tidak ada ralat. Betul lah cikgu. Betul lah. Okey. Okey. Teruskan cikgu. Okey. So seterusnya kita tengok pula kod arahan yang seterusnya. Kod arahan. Okey. Alright, sekejap ya. Kena clear dulu. Okey. Murid-murid di rumah, teruskan orang kata apa, fokus tentang pembelajaran kita pada hari ini sebab melibatkan kod. Okay. Betul. Okey, di sini cikgu letakkan A sama dengan 18, sama B dengan 18, sama dengan 20, print. Tadi kita dah belajar print adalah kita nak memaparkan output, iaitulah A lebih besar daripada B. A adalah 18, B adalah 20. Agak-agak Mohsin, apa jawapannya? Jawapan dia mestilah false cikgu. Mestilah salah. Mestilah false ataupun salah. Betul. Betul ke tidak? Jom kita apa kata uji. kita tengok dulu jawapannya cikgu. Betul, kita uji dulu. Tekan button run. Betul. Dia Jawapannya false. adalah salah. Salah. Sebab apa? Dekat sini bahasa pengaturcaraan Python dia memahami bahasa Inggeris. Jadi dia tak tulislah betul ataupun salah. Dia akan tulis true ataupun false. Maksudnya di sini A iaitu memegang nilai 18 lebih besar daripada B iaitu 20. Mestilah salah. 18 lebih besar daripada 20. Salah. Okey, jadi dia akan memaparkan output false di situ. Okey, baiklah. Macam mana murid-murid di rumah? Okey? Kalau okey tak apa, kita ambil masa sekejap. Kita akan kembali cikgu selepas ini. Teruskan setia bersama Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, baiklah. Masih lagi bersama Abang Mohsin dan juga Cikgu Marsyita. Kita dah pun berada di slot yang terakhir. Tapi kita belum habis. Kita ada lagi sedikit perkongsian yang akan kita kongsikan bersama murid-murid di rumah. Cikgu Marsyita, tadi Cikgu ada sebut tentang QR Code. Tentang latihan. Mungkin Cikgu nak bagi tahu murid-murid kita di rumah. Okey, murid-murid di rumah jangan tengok saja tadi. Tapi murid-murid di rumah rasa nak cuba kan? Okey, jadi boleh dapatkan latihan pada kod QR yang tertera. Okey, murid-murid juga boleh lakukan tugasan dan jika tak faham boleh bertanya pada guru di sekolah. Yang penting boleh dapatkan bahan pembelajaran di Portal Delima Sumberku. Sumber kita semua. Guna sumberku dengan sebaik mungkin supaya ia dapat dimanfaatkan bukan untuk siapa, untuk anda di rumah. Baik cikgu. Ya. Hari ini cikgu saya rasa seronok sebab ini satu ilmu yang baru cikgu. Saya dah belajar macam-macam. Saya belajar jenis data. Kita ada 4 cikgu. Betul. 4 jenis data. Integer, ada float, string dan boolean. Betul cikgu saya sebut? Boolean. Bukan boolean ya, boolean. Ya, betul. Okey, dan ada orang kata apa, fungsi-fungsinya yang tersendiri. Betul. Baik cikgu. Pentaksiran cikgu daripada mula kita belajar sehinggalah ke penghujung rancangan ni cikgu. Daripada awal tadi kita tengok Mohsin dah pandai dah susun jenis data, sintaks, lepas tu jenis susun kod arahan. Memang sangat hebat, terbaik. Jadi hari ini cikgu nak bagi Mohsin 10 bintang. 10 bintang dan saya nak kongsikan bintang-bintang saya yang 10 tu untuk murid-murid di rumah juga cikgu. Betul. Kerana sedia. Semangat murid sampai berdiri jatuh cikgu. Kita nak terus bagi bintang-bintang dekat murid-murid di rumah kerana bersemangat juga dengan kita hari ini cikgu. Baik cikgu, tadi kita ada integer kan? Integer tu nombor yang tidak mengandungi perpuluhan dan pecahan. Integer terdiri daripada nombor negatif dan nombor bulat. Betul. Kalau float pula macam mana cikgu? Float tadi, kita mesti jenis data float tu mestilah mempunyai nombor perpuluhan. Tak kisahlah sama ada dia positif ataupun negatif. Jadi apa sahaja nombor yang dalam perpuluhan disebut sebagai jenis data
float. Manakala string pula terbina daripada urutan aksara. Contohnya? Urutan aksara tu contohnya seperti apa sahaja nombor, simbol dan huruf yang terdapat pada papan kekunci. Jadi bila kita susun huruf tu, macam tadi kita susun didik, TV, KPM. So itu semua adalah jenis data string. Kalau boolean pula cikgu? Jenis data boolean pula adalah kita nak melihat ungkapan perbandingan sama ada lebih besar sama dengan ataupun lebih kecil. Okey, cikgu saya nak tanya cikgu, macam kalau kita ada murid-murid yang betul-betul minat tentang pembelajaran kita hari ini dan ingin melanjutkan pembelajaran mereka ke alam universiti dalam bidang yang sama. Bidang macam untuk kita kata bahasa pengaturcaraan ni dia sangat luas. Apa yang kita belajar hari ini hanyalah kita sebut sebagai langkah pertama ataupun langkah asas. Okey, tapi bila kita nak semakin berkembang, semakin belajar lebih tinggi, kita boleh hasilkan pelbagai aplikasi yang lebih hebat. Macam cikgu cakap tadi kan, rumah pintar ataupun smart home, dan dia semua tu berasaskan daripada aplikasi yang bermula daripada kod arahan macam kita belajar hari ni. Okey, boleh cikgu, untuk latihan dan juga kerja yang mungkin murid-murid di rumah boleh lakukan, di manakah mereka boleh dapatkan cikgu? Dapatkan semua latihan dan bahan rujukan di dalam portal Delima sumberku pada link yang tertera. Ingat, gunakan sebaik mungkin, pastikan portal itu memberi manfaat kepada anda sebagai seorang murid. Baiklah cikgu, terima kasih cikgu Marshita kerana sudi bersama saya selama 1 jam. Banyak ilmu yang saya dapat walaupun dalam masa yang singkat. Terima kasih cikgu atas kesudian cikgu bersama dengan saya. Dan terima kasih juga kepada murid-murid di rumah yang setia menonton Menengah Rendah hari ini. Baiklah cikgu, sehingga kita berjumpa lagi. Kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.